أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على من نصح دينه أديان الكفرة والطالحين وعلى آله ومن تبعه إلى يوم الدين. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita baca di malam ni tafsir Al-Quranul Karim. Ini pada suratul Baqarah ayat yang ketiga, sambung ayat yang pertama dulu. Pada malam ni kita sambungkan, yakni berkenaan Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, yakni kepada Nabi menyampaikan kepada kita berkenaan dengan orang-orang yang beriman. Gitu. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina amanu, dan mereka bermula mereka yang beriman adalah mereka yang beriman ni. Kalau kita kira adalah allazina yu'minu ni, dia jadi sifat pada kata lil muttaqin sana orang. Ayat yang lepas. Itu. Jadi mana kata ialah muttaqin mana? Ini orang mana kata mereka yang bersifat mereka itu dengan takwa. Yani allazina yu'minuna, yani mereka yang beriman, itu orang yang bersifat dengan takwa. Kalau kita tak sambung gitu, kita tak tahu sampai ayat Quran ni susah sangat. Kita kadang-kadangnya dia takluk kepada belakang pun ada, dia punya muta'alaq dia tu duduk di belakang pun ada. Kadang-kadang ialah tengah daripadanya dia kena ada sifat dia, mana kita kata duduk di sana, apa dia ni, dia jadi sifat ialah makna kata ialah mangsuh dia duduk di depan sana di ayat lain. Gitu, ni pun sama. Gitu. Ini sifat mana kata ialah pada muttaqin. Mana kata dikehendaki muttaqin, iaitu mereka yang beriman, mereka itu. Beriman tu bagaimana beriman hari? Maka di situlah ditakwil akan dia, ditafsir akan dia oleh mufassirin, yusaddiquna, iaitu yang membenarkan mereka itu. Iaitu benarkan apa saja iaitu daripada Nabi yang membawa Nabi itu daripada Al-Quran, iaitu kepada yang mana kata Nabi lah yang membawakan Quran, yang mana kata Nabi lah beramal dengan Al-Quran, dan Nabi juga menyampaikan dengan Al-Quran itu kepada yang sahabat-sahabat dan kepada umat-umatnya. Gitu. Kita telah maklum, hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana kata di sini ditafsirkan bahawasanya ia dikehendaki iman. Apa dia? Iman tu dia panggil yakni huwa tasdiqu. Yani mana kata huwa tasdiqu bil qalbi, mana kata ialah mana kata kita membenarkan dengan hati. Itu dia panggil iman. Jadi maka di sini iman, yani wa passaral imanu bitasdiqi. Itu cantik. Ni orang panggil, kita kena tahu ayat tu, perkataan dia kadang-kadang kena takwil, kena urai tu, mana kata kena mengikut daripada mana kata ikut daripada ulama-ulama, bukan takwil pandai sendiri dah. Gitu. Ini mana kata ditafsirkan iman itu dengan tasdik, mana kata dengan membenar akan dia.
Gitu. Bil ghaibi, yakni mana kata yu'minu. Jadi ialah mana kata yu'minu bil ghaibi, yakni dengan benda-benda yang gaib. Yakni benda-benda yang gaib ni kita telah maklum. Nah, kalau kita kata ialah ditakwilkan mufassirin bima ghaba anhum, tapi bima tu orang panggil bayan daripada ma minan bi'ti wal jannati wan nari, itu tengah daripadanya. Yakni dengan benda-benda yang gaib daripada mereka itu, yakni apa dia? Yakni daripada bangkit dan syurga dan neraka. Gitu. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah SWT, kita kena ingat ni. Nah, di sini yakni ikhtalafal mufassirun fi ta'wilil ghaibi, yakni fi ta'wilil ghaibi. Berselisihlah oleh ini oleh ulama tafsir pada mentakwilkan ghaib, benda-benda ghaib di sini. Setengah mana kata ialah firqatun haziman, kita kata ayat hadis Subhanahu wa taala, yakni dan setengah daripadanya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan perkataannya daripada Ibnu Arabi kana al-akharun. Al-akharun, ya dia panggil satunya, ada yang lain daripada tu, iaitu dia panggil qada dan qadar, ada juga. Hak dia mana kita kata takwil mufassirin hak dalam tu, yakni mana kata syurga, neraka, bangkit, itu tiga ya. Ada setengah yang mengatakan ialah setengah daripadanya qada dan qadar, dan ialah setengah daripadanya benda-benda yang gaib itu. Benda-benda yang gaib ni benda yang dia tak tahu, tak boleh tahu. Ada gitu. Akhbarahu, yakni mana kata mukhabar akan dia benda-benda yang gaib itu adalah Rasul. Ada juga yakni mana kata ulama, yakni mana kata ulama tafsir yang berpandukan kepada khabaran daripada Rasul. Itu cantik. Yakni mana kata ialah mana kata ditanggungkan dengan bahawasanya pada akan itu ministiratis saati wa ghairiha. Nah, ini setengah daripadanya syarat-syaratnya bahawasanya ialah pada mana kata ialah setengah daripadanya syarat-syarat pada berdirikan kiamat, kita kata. Gitu, syarat-syarat nak kiamat, macam kita kata alamat kiamat dia panggil. Dan yang ni lain daripada alamat kiamat tu. Ada juga mana kata ialah pendapat mereka itu. Nah, ni pendapat ni lain-lain belakang lah. Nah, kalau kita tengok di dalam tu, ada lagi. Ia ni mana kata dikehendaki ghaba ni, ia ni madalla alaihi dalilun, pada kata ia ni mana kata barang yang menunjuk di atasnya ialah dalil akli dan dalil sam'i. Mana kita kata ialah dalil akal, mana kata pada fikiran akal, dan dalil mana kita kata dalil sam'i. Dari dengar daripada mana? Seperti kita kata contohnya kal jannati wan nari wal malaikati wal arsy wal kursi wal ruhi wal qalam. Dan wal maula subhanahu wa ta'ala wa sifatihi, dan mana kata ialah tengah daripadanya kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan segala-segala sifat-sifatnya. Jadi orang panggil sifat-sifat, orang panggil ini mana kata segala sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat apa orang panggil? Yang sifat-sifat menjadikan kebesaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang panggil sifat-sifat kamalat bagi Tuhan kita, sifat kesempurnaan bagi Tuhan kita. Kalau kita belajar dalam bab ilmu usuluddin, itu kita kena jaga juga. Itu setengah daripadanya. Tak apa dah tu. Kalau panjang sangat, ada juga yang mengatakan, kot ni pun ada. Seperti hari kiamat dia kata. Dan waktu yang turun hujan, yani saati wa waqti nuzulil matar, itu tengah daripadanya. Wafil arham, dan ia pada rahim perempuan. Macam kita kata anak di dalam kandung tu kita tak boleh tahu, benda tu gaib. Mana kita kata contohnya benda tu kalau dia Allah Taala kekankan, mana kata dia tu hidup. Kadang-kadang Allah Taala kekang kok mati, dia mana kata dia tu tak boleh hidup. Gitu. Itu benda gaib, kita tak boleh tahu. Kadang-kadang keluar budak tu tak ada dah, dia meninggal. Kadang-kadang keluar juga budak tu iaitu hidup. Itu setengah daripadanya. Itu benda ghaibah.
Ada juga yang mengatakan gitu. Nah, wa yuqimunas salata. Tengok orang-orang yang beriman ni kita kena ingat. Ia ni mana kata ialah yuqimunas salata, yani tuna biha bi huquqiha. Ia ni makna kata menunailah mereka itu. Yakni mana kata orang-orang yang beriman ataupun mereka-mereka yang beriman tu dengan dia dengan solat itu dengan segala hak-haknya. Ni kita tengok. Mana kata ditafsirkan oleh mufassirin. Kadang-kadang orang kita ni semayang, tak apa semayang. Kita kena. Kalau kita kira ini mana kata kalau mengikut daripada perkataan Syafi'i pun sama saja. Lebih kurang aja. Nah, mengikut daripada di sini, tapi nanti saya huraikan. Ini saya nak huraikan perkataan mufassirin dulu. Nah, perkataan mufassirin iaitu iaitu bi huquqiha ni, yani az-zahiriyati, yani mana kata yang bangsa zahir, kasyuruti, satu yang seperti syarat, wa adabi, dan segala adab-adabnya, wa arkani, dan segala arkannya. Yang di mana kata yang segala rukun-rukunnya kita kena sempurna. Mana kita tunaikan semayang itu syaratnya, adabnya dan rukunnya. Dan ialah hak yang batin, hak tu pada zahir. Pada batin, yakni kal khusyu'i wal khudu' wal ikhlas. Ni orang yang mengatakan khusyuk tawaduk tu tak ada tu, saya tak boleh terima lah tu. Kalau kita tengok dalam bab khusyuk tawaduk ni, kalau kita kata bab fiqh pun ialah dia tak menafikan juga, tapi khusyuk tawaduk tu dia kata ialah sunat saja. Gitu saja. Tetapi kalau mengikut daripada Imam Ghazali rahmatullahi alaih, yakni bahwasanya adalah khusyuk dan tawaduk itu adalah wajib. Tapi kalau mengikut daripada mufassirin, dia ada 3. Satunya khusyuk dan tawaduk dan ikhlas yang saya baca baru ni lepas. Gitu. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita jagalah. Lepas tu perkataan Syafi'i dia lain sikit. Dia kata gini, ad-duha bi syara'itiha wa arkaniha wa adabiha wa sunaniha. Gitu lagi. Gitu. Yang ni mana kata kamu tunaikan semayang. Tu mana kata ialah dengan syaratnya, dengan rukunnya dan adabnya dan segala sunat-sunatnya. Tapi kita kadang-kadang adalah rukun syarat tu sempurna, tapi kadang-kadang yang adab tak sempurna pun. Kadang-kadangnya ada juga yang sunat, mana kata benar-benar adab tu tahu. Benar-benar tapi tak buat. Kadang-kadang sunat pun tak buat, mana kata ia dah tahu tapi tak buat juga, tinggal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada barang, yakni setengah daripada barang razaqnahum, yang telah memberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni a'tainahum, yang telah memberilah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka itu, akan mereka itu yunfiquna. Yang ni makna kata dia menapakahkan. Jadi makna kata dia kena napakah di sini dengan yakni yunfiquna, yakni bi taatillah. Yang ni makna kata kita keluar itu, kita menapakah itu yakni pada taatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kata kita taat, mana kata kita napakah ni, kadang satunya kita napakah kan. Napakah apa dia? Napakah tu kalau kita tengok dalam ni pun a'tainahum tu, yakni mana kata telah memberilah oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezeki ni. Ada kata mana kita kata ialah rezeki pada makna tu, yakni mana kata milik, itu pada makna. Pada makna kita milikkan benda tu, mana kita baru jadi rezeki. Macam kita kata contohnya, mana kata kalau lah kita kata kita bawa lagi, macam kita kata benda tu tak jadi milik lagi, kita pegang, kita milik lah. Mana kata kita milik lah benda tu, barulah jadi rezeki. Dia panggil gitu.
Kalau kita kata dalam satu perkataan lagi, murad dengan rezeki itu hakiki, ya. Mana kita kata pada hakiki, dia kata. Gitu. Allazina yunfiqun. Nah, kita tengok. Dan lagi yunfiqun ni, kita telah maklum. Kadang-kadang orang kita ni dia menapakah siapa-siapa pun, tapi napakah ni ada juga melebihi syarak pada. Kadang-kadang tak cukup dengan syarak. Isteri kita berkehendak sebulan 100 atau 1000, kita kata contohnya, kita bagi 500, itu tak cukup juga. Anak kita ada 10, ada 5 orang, kita bagi 1000 tak cukup. Yang gaji kita 5,000, kita belanja kot lain. Gitu tak boleh juga. Jadi makna kata dia menapakah ni qadar yang mencukupi. Kalau lebih tu kadang-kadang mubazir pula, tapi kadang-kadang ada juga lebih tu qadar nak menghiburkan hati suami isteri itu tak apa. Dia menapakah ni kita kena ikutlah kat mana tengok dia panggil gitu. Mana kata yunfikuna, yani infaqan wajiban, seperti kita menapakahkan yang wajib. Yang wajib ni seperti mana? Zakat, seperti zakat. Wan nafaqatu alal walidain, dan ialah benda kita nafkah di atas dua ibu bapa kita. Wal iyad, dan anak bini kita, kata contohnya. Jadi mana kita nafkah itu, mana kata kita nafkah kepada isteri kita, kepada kepada dua ibu bapa kita, itu nafkah wajib. Kadang-kadang kita ni, kita tengok yang kita kaya, yang kita senang sikit. Mana kita kata yang adik tu susah, yang adik, yang kakak, yang ayah kita duduk dengan adik tu lah susah. Kadang-kadang makan pun tak mencukupi, sebab adik tu tak mencukupi diri dia dah. Yang kita mana kata biar gitu, itu tak boleh juga. Jadi makna kata ikutlah mana kata pada syarak tu. Kita telah maklum, hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah SWT. Satu. Dan yang kedua, wa mamduban, dan ialah pada sunat. Sunat tu kita kata ialah tengah daripadanya seperti kita meluaskan, yakni kat tawas. Tawas arti mana kita kata alal iyad. Seperti kita mana kata ialah kita meluaskan, yakni daripada tapi janganlah meluah menjadi mubazir. Jadi mana kata kita meluahkan sikit. Macam kita kata contohnya, isteri kita berkehendak kepada 1000, kita bagilah 1500 ataupun 1300 ataupun 1200. Itu orang panggil meluahkan sikit, gitu. Satu sunat. Dan ialah tengah daripadanya kita berikan kepada segala kerabat-kerabat kita, akorib kita. Dan kita kata contohnya macam kita kata wari-warah kita, yang susah, yang kita tolong sikit, gitu orang panggil. Dan juga ialah setengah daripadanya fuqara. Kita mana kata ialah kita berikan kepada fuqara. Siapa kita berikan kepada fuqara? Macam kita kata kita pergi kepada ini, kepada masjid ke, kepada anak yatim ke, kepada orang susah kan. Itu setengah daripadanya dituntut akan kita juga. Tapi kita beri itu bi taatillah, bukan kita beri itu kerana nak mazukikan. Tengok di sini dia kata. Mana kata bi ta'lilihi ai min ajli taati. Mana kata ialah daripada karena taat akan Allah Ta'ala, tidak dengan riaknya, dan tidak dengan sum'ahnya. Kadang-kadang itu tengah daripadanya kita bagi ni bukan kata kita nak tunjuk riak pun dah, bukan kita nak tunjuk sum'ah kepada orang, sam'ah kepada orang lain pun dah. Mana kata kita beri itu karena Allah Ta'ala, seperti mana yang disebut akan dia oleh Allah Ta'ala, innama nut'imukum liwajhillah, bahawasanya kami beri makan kan atas kamu itu karena Allah Ta'ala. Itu kita tengah daripadanya. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita dengar dalam satu hadis dalam berkenaan dengan ni. Dia kata gini, manis tama'a ila ayatin min kitabillahi ta'ala kataballahu lahu hasanatan mudha'afatan. Baca elok tu. Gitu. Wa man tala ayatan min kitabillah kanat lahu nuran yaumal qiyamati, rawahu Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ada.
yakni barang siapa mendengar akan satu ayat, yakni kita dengar satu ayat daripada kitab Allah Ta'ala, daripada Al-Quranul Karim, yakni satu ayat daripada ayat Allah Ta'ala, kataballahu lahu, maka telah menulislah Allah Ta'ala bagi seseorang, bagi man tadi ni, akan kebajikan. Kebajikan mana? Yakni orang panggil jadi sifat pada kata hasanatan, mudha'afatan, yang berganda-ganda. Mudha'afatan ni saya pun tak tahu. Jadi makna kata disebutkan dalam hadis ni mudha'afah saja. Mudha'afah tu 2 ke 3 ke 4 ke, 1 kebajikan ke, 2 kebajikan ke, 3 kebajikan, wallahu alam. Ini kalau kita kira maksud daripada mafhum daripada hadis ni, yakni Allah lah yang menentukan, ialah tengah daripadanya. Kadang-kadang Allah Ta'ala tentukan kepada kita 10 ganda, 10 kali ganda kebajikan pun ada. Ataupun kita kata 2 kebajikan ke 5 kebajikan, terpulanglah makna kata mudha'afah. Jadi makna kata kadang-kadang ada orang kita dia bilang banyak sangat, tapi tak ada pun dalam hadis dia sebut mudha'afah saja. Mudha'afah itu dengan makna bahawasanya Allah Ta'ala akan gandakan. Macam kita kata contohnya, ada sebenarnya kita Tuhan bagi 1, lepas tu kita dengar tu jadi mana kata Tuhan bagi bergandakan jadi 10. Gitu dah Tuhan ganda. Wa man tala ayatan, dan siapa-siapa yang membaca ia satu ayat daripada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca Al-Quran, tapi di sini dia tak cerita pun kata baca Quran tu tahu makna apa dah. Nah, dia tak sebutkan perkataan makna ada. Kanat lahu, adalah ia. Nah, ayat itu lahu baginya, bagi seorang itu, yakni cahaya. Jadi mana kata adalah cahaya. Cahaya ni orang panggil cahaya nur iman. Kalau apabila kita baca, jadi cahaya iman, cahaya keyakinan, cahaya ketakwaan kepada kita. Cahaya ni bukan cahaya super lampu itu duk nampak dalam dada kita macam lampu jalan ada lampu. Tak. Cahaya-cahaya ni mana kata orang panggil menerimakan kebaikan dan menjauhkan kejahatan, itu dia panggil cahaya. Ada juga dia panggil gitu, nur. Jadi mana kata segala benda-benda baik kita terima, segala benda-benda jahat kita jauh. Gitu dia panggil. Tak kalau gitu, yang ni pada hari kiamatnya, yang ni cahaya pada hari kiamat. Gitu. Kalau cahaya pada dunia gitulah. Ni kalau cahaya pada akhirat, iaitu Allah Ta'ala berikan yakni kelebihan itu pada akhirat. Pada akhirat ni wallahu subhanahu wa ta'ala alam lah, kita tak tahu, kita tak boleh tahu. Kadang-kadang dikanak cahaya tu bagaimanakah, kadang-kadang kita tak boleh bandingkan. Siapa juga kita kata kita nak bandingkan taman syurga dengan taman dunia, tak sama. Kalau kita kata taman, mana kita kata syurga, kita nak bandingkan dengan banglo di dunia, kita kata kita kata rumah-rumah yang mewah di dunia, tak sama. Ini tengah daripadanya adalah kita buat banding tu sebagai orang panggil banding yang orang panggil agak-agak gitu je. Kalau tak banding betul tak sama. Gitu. Akhirat lain, dunia tu lain. Ini saya baca dengan ringkas. Jadi begitulah hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengarlah lebih kurangnya satu ayat dan sertanya satu hadis. Beramallah kita, mudah-mudahan kita diberi rahmat dan diberi pertolongan dan diberi kekuatan dan keyakinan, yakni keimanan, kepahaman dan ialah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni bertambahlah umur, bertambah kebajikan, bertambah umur, bertambahlah amalan, bertambahlah umur, bertambahlah segala-galanya yang diberikan, yang ditentukan oleh Allah Ta'ala kepada kita, yakni ma fid dunya wal akhirah. Yakni Allah Ta'ala tentukan kepada kita pada dunia. Sekadang-kadang saya nak sebut satu-satu tu panjang lebar lah. Mana kata kita kata bertuah di dunia lain, bertuah di akhirat lain. Jadi mana kata kita minta ma fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita yakni bahagia di dunia dan bahagia juga di akhirat dengan mana kata orang-orang yang beriman. Seperti mana yang Allah Ta'ala kata wa kana bil mu'minina rahimah, dan katanya bahawasanya segala orang-orang yang beriman itu Allah Ta'ala kasih sayang sangatnya kepada mereka-mereka yang beriman. Gitu.
Jadi begitulah hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap dan kekasaran dan tu dan apa dia ni susun perkataan-perkataan ni maklumlah dengan tak tak sama, tak seimbang ke ataupun kadang-kadang tak memuaskan ke. Minta maaf belaka kena maklumlah kita ni kita belajar cara ni lain sikit, orang belajar ni cara lain sikit, itu setengah daripadanya. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang Nabi kata, al insanu la yakhlu anil khata'i wan nisyan aw kama qala, bahwasanya manusia itu tidak sunyi daripada salah dan silap dan salah dan silap. Dan saya sudahi dengan apa, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.